Masa kita pun banyak dengan makhluk, jadi kita lebih kenal makhluk daripada Allah. Kita boleh explain tentang makhluk, kita boleh describe tentang makhluk, tapi tidak tentang Allah. Ya, sebab itulah tuan-puan, 24 jam tolak masa tidur, kita banyak bercakap tentang lingkungan dengan manusia sahaja. Dia tu kan, start dah lah. Nak tahu tak, dia tu kan, itu 1 jam. Seorang sejam, habis masa kita. Ya, itulah sama lah dengan kawan dia tu juga. Dah dia lain pula dah, 2 orang dah. Ya, Masya Allah. Manusia, makhluk. Kita tak sempat nak kenal Allah. Dalam keadaan tak sempat tu, mati pun dah datang. Datang mati, datang kematian. Sian, kita rugi. Ya, Ustaz cakap pada diri sendiri juga. Jadi kita tengok macam mana disebut dalam Quran tadi. Begitu sekali hebatnya Allah Azza wa Jalla. Antara kaedah nak kenal Allah ialah kembali tadabbur Al-Quran. Biar kita niat dia lah muslimat. Ya, kita niat, ya Allah, aku nak tadabbur ni, aku nak kenal Engkau. Niat macam tu. Nanti lagi Allah bantu, Allah tolong. Kan setiap sesuatu sesuai dengan niat. Ya Allah, aku nak start baca daripada surah Al-Baqarah ni, ya Allah. Daripada awal. Aku nak kenal Engkau, ya Allah. Kau pimpin aku, kau bimbinglah aku. Nanti muslimat rasa macam mana baca. Ya, Ustaz buat tahun 2009. Masa tu Ustaz ingat tahun dia sebab masa tu pergi haji. KT 90 lebih. KT yang dekat akhir-akhir dah. Jadi habis sampai tu maknanya kita buat haji. Jadi kita ada panjang masa yang belakang. Lama yang belakang tu kan, lama duduk kat Mekah Madinah. Sama macam orang lain juga pergi masjid baca Quran. Memang kat situ kerja kita itu je lah kan. Tapi Ustaz ingat, Ustaz niatkan macam tu. Ya Allah, aku niat, ya Allah, kali ni aku nak baca Quran, aku nak kenal Kau. Dia punya rasa, tuan-puan, tak dapat nak cerita. Dia punya rasa. Masa tu baru perasan ayat-ayat tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ya Allah, seluruhnya memuji Allah. Ya, dunia ini, denyut dunia, langit bumi ni memuji Allah. Puji Allah, puji Allah, puji Allah. Hidup kita numpang atas dunia tak muji Allah, kita punya aura tu tak ada synchronize dengan alam. Jadi letak kat mana gelisah macam tak kena belaka. Tak kena belaka. Tempat sejuk tak kena, tempat panas tak kena, musim bunga tak kena, musim luruh tak kena. Yang sebenarnya kita ni tak kena dengan tabiat alam. Alam ni, langit bumi ni, sabbaha lillah ma fis samawati wal ard. Semua muji Allah. Ya. Jadi kita tu kan hidup kita mudah. Allah sakhara. Allah tundukkan semua kat kita sebab apa? Sebab Allah perintahkan, wahai Jibril, ini adalah manusia yang aku cintai, kau cintai dia Jibril. Jibril panggil sekalian malaikat, wahai seluruh malaikat, ni hamba nama sekian-sekian ini Allah cintai. Maka kamu semua kena cintai dia. Kamu semua kena, maknanya Allah tundukkan semua untuk memudahkan urusan dia. Dan Allah meletakkan bahagian manusia di bumi juga turut mencintai orang-orang yang Allah cintai. Itu bahagian untuk orang-orang yang benar-benar hatinya mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi kita niat, ya Allah, bagi aku kenal Kau. Nanti tengoklah Quran, Masya Allah, Al-Quran. Ya. Dan cara yang kedua muslimat ialah dengan menghayati Asmaul Husna. Itu lebih dipermudahkan lagi kan. Dah nampak dah, tengok. Kalau Ustazah try tanya muslimat, okey, apa maksud Al-Muntaqim? Mungkin susah juga kita nak jawab kan. Benda Al-Muntaqim, kadang-kadang terjemahan kita tu mungkin tak tepat juga dengan huraian yang sebenar. Ya, macam mana kita nak menjelaskan? Jadi boleh ya kita buat kajian Asmaul Husna, melihat maksud-maksud dia, apa yang pada kadar yang boleh kita faham, ya. Sebab insya-Allah kefahaman tu makin lama makin meningkat. Dan yang ketiga, insya-Allah kita mengenal Allah juga melalui apa? Melalui pengalaman, takdir, perjalanan takdir yang kita lalui. Kan?
melalui perjalanan takdir yang kita lalui itu masuk dalam hati kita tu, terbenam tu keyakinan. Kita tahu Allah tu Maha menyembuhkan, tapi tahu kita takkan sama dengan keyakinan ketika mana kita sakit dan kemudian Allah sembuhkan kita. Ya, bila kita dah sakit, memang tak ada siapa nak sakit, tapi bila Allah bagi sakit, kita jadi yakin Allah lah yang Maha menyembuhkan. Saya sudah hampir putus asa. Ya, kalau ikutkan perubatan pun, perubatan moden pun kata saya tak boleh diselamatkan. Masya Allah. Ustazah baru bercakap dengan sahabat semalam di aksiden. Ya, aksiden yang maknanya polis, doktor semua kata bersyukurlah puan masih hidup. Kalau tengok pada keadaan kereta yang terperosok bawah lori, ya, patutnya ikut ghalibnya tak hidup dah. Tapi Allah bagi sebab musabab juga tuan-puan, dia baringkan kerusi menyusukan anak kecil. Kerusi tu dibaringkan, nak terperosok bawah lori ni. Cuba kalau kita tegak macam ni. Maha suci Allah. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan dia mematikan. Kalau belum masa untuk mati, kamu tak tegak begini, berhadapan dengan belakang lori, tapi kamu dibaringkan oleh Allah. Anak kecil nak nyusu badan, bayangkan, baring, nyusukan anak kecil sambil baring, jadi dia landai. Bayang musliman, bila berlaku pelanggaran tu, dia melurut ke bawah dengan anak-anak dia sekali. Ya, Masya Allah. Tangan, doktor kata macam patah ni. Ada seorang hamba Allah yang sama masa tu dekat hospital, aksiden juga, tangan dia terpaksa dipotong terus. Sebab dah tak boleh diselamatkan tangan. Ya. Yang dia, doktor tengok, doktor kata tangan ni memang dah tua sangat, tapi cuba gerakkan jari, jari masih boleh bergerak. Doktor kata apa? Bersyukurlah puan. Hanya satu titik je kadang-kadang yang nak membezakan bahawa benda tu teruk tapi tidak kena saraf. Itu hanya satu titik je. Jadi Allah selamatkan saraf tak kena. Alhamdulillah. Pergi fisio, tangan tu walaupun berat tapi masih boleh digunakan. Macam mana yakinnya dia dengan Allah masa dia cakap dengan Ustazah? Oh ya Allah. Sampai dia kata tak tahulah, sekarang bila ingat Allah tenang dia lain Ustazah, tenang dia lain. Percaya tu, yakin. Rasa umur kita ini daripada Allah, terasa pemeliharaan Allah. Dan dia kata masa bila dah aksiden tu gelap. Dia tak tahu dia buka mata ke tak buka mata, tapi semuanya gelap. Padahal siang hari semuanya gelap. Cuma dia dengar orang cakap Assalamualaikum, sabar puan sedang diuji Allah. Mungkin ada orang datang yang cakap macam tu kan, sabar puan sedang diuji Allah, banyak-banyak ingat Allah, ucap syahadah. Dan kata sahabat Ustazah, masa tu baru dia tahu, oh saya sekarang sedang aksiden ke apa benda. Dia pun baca Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu saya pengsan, kata. Langsung tak sedar sampai masuk ICU. Tapi saya ingat itulah ayat yang saya merayu kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan hidup pada Allah. Tak tahu anak kat mana, suami jadi apa. Alhamdulillah semua selamat. Anak-anak kecil-kecil tu orang belakang tak ada yang tersampak. Ya, Alhamdulillah. Kalau kena insiden yang macam tu, dia punya kenal dengan Allah tu berbeza. Sebab tu Allah datangkan ujian dalam hidup. Sebab nak tolong bantu, biar sampai ke hati kita kenal Allah Azza wa Jalla.